nama saya Ijat. Hai, nama saya Amirul. Hai, saya Ika. Hai, nama saya Muhammad Nazrin Shah bin Aryadi. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tentang sektor pelancongan. Perundangan OSH. Industri pelancongan harus memakai konsep keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ianya untuk memastikan jumlah keselamatan serta masalah kesihatan dalam sektor itu dapat dikurangkan. Sehubungan dengan itu, industri pelancongan juga telah menubuhkan satu unit khas yang diberikan tanggungjawab untuk mengumpulkan segala data perangkaan mengenai kejadian kemalangan yang membabitkan sektor pelancongan. Tidak ketinggalan juga, pelancong mestilah telah divaksin 2 dos dan telah melebihi 14 hari setelah mendapatkan suntikan vaksin. Hal ini kerana negara kita telah dilanda pandemik COVID-19. Oleh itu, setiap pelancong diwajibkan untuk mendapatkan suntikan vaksin baru mereka dibolehkan melancong ke setiap negara. Perkara ini kerana supaya dapat mengurangkan gejala risiko berjangkit. Di samping itu, pengaplikasian teknologi yang canggih dan lengkap dalam bidang perubatan amat penting bagi memajukan industri pelancongan kesihatan. Oleh itu, pusat pemilihan kesihatan yang dapat memenuhi pelbagai keperluan pelancong harus ditubuhkan selengkapnya. Justru itu, kemudahan insurans kesihatan disediakan secara talian supaya pelancong dapat berkunjung ke negara kita untuk melakukan rawatan dan perubatan dengan lebih yakin dan lebih selesa. Seterusnya, teknik promosi yang pragmatik harus dilaksanakan bagi memajukan industri pelancongan kesihatan di Malaysia. Dalam hal ini, maklumat komprehensif berkaitan dengan perawatan dan perubatan di Malaysia seharusnya disebarkan secara meluas kepada masyarakat global. Lebih istimewa, Pusat Perubatan Swasta di Malaysia telah menawarkan pelbagai pilihan penginapan kepada pesakit kerana kos penginapan hospital bergantung pada pilihan pesakit sama ada pesakit mahu memilih penginapan yang mewah atau penginapan yang selesa dengan bayaran yang berpatutan. Seterusnya ialah tanggungjawab pekerja. Pihak pekerja ataupun pihak pengurusan menawarkan perubatan dan perawatan. Dengan ini, tempat kerja yang selamat dan sihat iaitu bebas daripada risiko, kemalangan dan penyakit adalah menjadi idaman semua pihak yang terlibat, sama ada kerajaan, majikan, pekerja ataupun pelancong. Pekerja akan merasa aman dan selesa untuk bekerja di sebuah organisasi yang majikannya sentiasa menitik beratkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang kedua, kerajaan menawarkan suntikan vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Dengan ini, kadar kes positif dalam sesuatu sektor yang rendah juga memberikan imej yang baik untuk negara sekaligus menarik minat untuk orang datang melancong. Dengan ini, kita dapat mengelakkan penularan COVID-19. Poin yang seterusnya ialah menawarkan tempat penginapan yang selesa kepada pelancong. Tempat penginapan yang selesa kepada pelancong dapat memberikan impak positif kepada sesuatu sektor pelancongan yang mereka duduki. Yang pertama, pihak kerajaan telah menjalinkan kerjasama Malaysian Association of Tower and Travel Agents atau Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia untuk membangunkan industri pelancongan. Fungsi MATA adalah untuk memajukan kepentingan industri perjalanan dan pelancongan di Malaysia. MATA bekerja rapat dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan serta Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (MTPP) membantu menganjurkan pameran, seminar, konvensyen dan bengkel kedua-duanya sekali untuk mewujudkan kesedaran orang ramai terhadap industri pelancongan dan juga memberi manfaat kepada ahli-ahlinya. MATA juga bertanggungjawab untuk merancang promosi pelancongan untuk setiap tahun bagi mempromosi Malaysia di mata dunia.
Yang kedua, pihak badan berkuasa memberikan sokongan untuk industri pelancongan. Sebagai contohnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyediakan pusat-pusat maklumat pelancongan utama di bandaraya serta di pintu masuk utama lapangan-lapangan terbang. Maklumat tambahan turut disediakan oleh DBKL dan pihak swasta termasuk hotel-hotel dan agensi-agensi pelancongan. Yang ketiga, pihak kerajaan juga memastikan persediaan modal insan industri pelancongan yang bakal menerajui sektor pelancongan dan pengurusan hotel. Ini adalah salah satu alternatif yang diambil oleh pihak pendidikan dalam membantu industri pelancongan. Menurut Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi Mahara Shah Alam, Prof. Madya Dr. Muhammad Abdullah Hamdi, UiTM mempunyai 7,746 pelajar dalam bidang pengurusan hotel dan pelancongan. Institusi juga menyediakan latihan untuk orang ramai. Sebagai contoh, program homestay dengan kerjasama Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATA) bagi meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang pelancongan. Peringkat persekolahan juga tidak ketinggalan dengan adanya kelab pelancongan yang telah ditubuhkan bagi mempromosikan Malaysia di mata dunia. Okey. Rumusan daripada sektor pelancongan ni, sektor pelancongan kini memberi sumbangan paling tertinggi kepada keluaran negara dan ia juga dijangka akan terus meningkat selari dengan arah negara yang maju. Sektor pelancongan ini juga terbukti mendatangkan pelbagai faedah kepada pembangunan negara. Sebagai contoh, pada tahun 2009, sektor ni telah menyumbangkan 36.9 bilion ringgit Malaysia kepada keluaran negara. So sektor ni juga mampu menjana ekonomi negara yang agak lembab pada akhir-akhir ini. Jadi semua pihak mesti berganding bahu bagi memastikan impian negara untuk menjadi destinasi pelancongan utama di dunia tercapai. Pihak kerajaan pula harus melipat gandakan usaha mempromosikan negara ini secara kerap agar Malaysia lebih dikenali di seluruh dunia. Kita juga berharap agar matlamat negara untuk terus menjadi destinasi pelancongan antarabangsa akan berterusan. Oleh itu, jelaslah bahawa sektor ini adalah industri yang sangat penting untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Akhir kata dari saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam pertuturan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.